Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang Jumaat yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berkumpul untuk satu slot sembang santai projek akhir, yang mana pada petang yang indah ini kita akan membincangkan topik kita, iaitu cara mudah mencari tajuk projek akhir ataupun cycle of FYP. Jadi kita berasa amat bertuah, amat berbesar hati pada petang ini kita dapat seorang panel yang cukup pakar, cukup mahir dalam bidang kajian-kajian ini, iaitu yang berusaha Encik Anwar bin Abdul Wahab, pegawai COT, Center of Technology, penyelidik inovasi dan penerbitan Politeknik Sultan Idris Shah. Okey, bila kita dah ada tajuk tadi, kita kena tetapkan objektif. Ini satu perkara yang sangat penting juga tuan-puan. Okey, objektif kajian dia ada kaitan dan sangat-sangat berkaitan dengan penyataan masalah. Macam saya cakap tadi, objektif kajian kita pertama sekali mesti menyelesaikan masalah itu. Kalau kita buat objektif kajian yang tak ada kaitan dengan masalah yang kita lalui ataupun yang kita kaji, maka berlaku kesilapan kat situ. Ada pelajar juga tanya kat saya, "Encik, level diploma berapa objektif Encik?" 2, 3, 4, 5. Jadi level diploma sebenarnya 2 hingga 3 objektif sahaja sudah mencukupi. Okey, bagaimana nak cari objektif? Bila kita dah ada penyataan masalah tadi, bagaimana kita nak cari ataupun nak buat objektif? Ingat, yang pertama, objektif mesti menggunakan kaedah SMART, di mana S yang pertama spesifik. Okey. M yang kedua bermaksud measured, maksudnya dia boleh diukur. Spesifik maksudnya dia khusus. Kalau tuan-puan buat kajian berkenaan bata, maka kalau ujian ataupun ciri-ciri mesti berkenaan dengan bata. Jangan buat ujian ataupun ciri-cirinya pasal kayu. Dia tak spesifik, maksudnya dia dah lari daripada apa yang tuan-puan kaji. Boleh diukur. Ini sangat penting tuan-puan. Tuan-puan punya objektif mesti sesuatu yang boleh diukur, di mana perkataan yang biasa kita gunakan menentukan kekuatan, menentukan keboleh telapan air, menentukan kadar pH. Kita jangan buat menentukan kualiti air. Kualiti air dia ada banyak, yang saya pun tengah belajar sekarang ni. Dia ada pH, dia ada BOD, dia ada apa lagi? COD, turbidity, dia ada macam-macam. DO, turbidity tu semua dia ada label dia pula. Jadi tuan-puan terus spesifik. Kalau turbidity, terus berapa nilai turbidity apa semua terus. Maksudnya kita nak ukur turbidity. Kalau pH, beritahu nilai pH berapa. Menentukan nilai pH macam tu. Jangan kualiti, jangan general. Ada pelajar dia dah buat satu produk. Contoh dia buat produk, dia beritahu menentukan keberkesanan produk. Jangan tuan-puan. Kita pun tak tahu produk kita tu berkesan ke tidak. Itu bukan objektif yang sangat baik. Kita nak berkesan sesuatu produk ataupun sesuatu kajian berdasarkan ujian yang kita buat. Ujian yang kita buat menghasilkan data, di mana data adalah berbentuk numbering 1, 2, 3, 4, 5. Ada juga data yang bukan berbentuk numbering. Contoh 1 hingga 3 dikategorikan sebagai rendah. 3 hingga 5 dikategorikan sebagai medium. Kemudian 5 hingga 10 dikategorikan sebagai tinggi. Jadi dia tetap pakai data dalam bentuk numbering 1, 2, 3 semua. Samalah kalau macam saya cakap. Saya tanya tuan-puan, Encik Rizal handsome ke tak handsome? Cuba beritahu saya ukuran handsome Encik Rizal. Kalau tuan-puan beritahu handsome lah Encik Anwar, kurang handsome ke? Kok Encik? Tu saya tanya, berapa skala handsome Encik Rizal dengan kurang handsome saya? Kalau ada, bagi tahu kurang handsome saya 3, Encik Rizal handsome skala dia 7. Jadi 7 dengan 3 tadi, itu adalah sesuatu yang boleh diukur. Benda yang sangat mudah. Dia by numbering Encik Rizal. Okay, the next one, kita punya objektif mesti achievement, boleh dicapai. Jangan objektif sampai ke bulan, ke bintang, namun kita tak boleh pun nak capai. Ingat tuan-puan cuma ada 2 semester saja nak siapkan projek. Bukan ada 2 tahun, 2 semester.
Okey, beza 2 tahun dengan 2 semester. Walaupun tapi kalau nak buat 2 tahun pun boleh. Kalau nak buat 2 tahun boleh. Supervisor boleh tolong. Boleh tolong sambil-sambil belajar sekali dengan supervisor. Mana tahu rezeki supervisor dapat PhD, dapat master sekali. Anda dapat diploma, supervisor dapat master ataupun PhD, dialu-alukan. Okey. Okey, the next one, realistic. Pastikan anda punya objektif realistik. Realistik ni maksudnya kat sini dia adalah sesuatu yang wujud, yang memang orang lain pun buat. Kalau mengikut standard, ikutlah standard JKR. Kalau batu-bata, kalau konkrit, ikut standard konkrit. Kalau BOD, PH ada jabatan alam sekitar tetapkan, ikut standard itu. Okey, kalau ujian apa lagi? Ujian sound, ada pula sound desibel berapa-berapa, ikut ujian itu. Jangan seronok sendiri. Seronok sendiri ni ramai. Anak-anak didik saya pun ramai seronok sendiri. Buat siling, naik tingkat 4, baling. Pop, tak pecah. Dia pun catat data, tak pecah, kuat. Naik tingkat 3, pecah. Tak belik pun, siapa dah. Dia pun cakap pecah, tak kuat. Lepas tu dia pun tanya, "Cik, macam mana cik tingkat 4 tak pecah, tingkat 3 pecah?" Saya cakap, itu tak realistik. Ujian dia dekat mesin, kekuatan. Jangan suka-suka. The next one, time. Mengambil kira kekangan masa. Macam saya cakap banyak kali, kita ada 2 semester saja tuan-puan. Baik penyelia, baik pelajar. Okey, kita ada 2 semester. Tapi ada juga penyelia yang kajiannya sebenarnya melibatkan 6 semester. Di mana dia ambil fasa by fasa. Fasa pertama pelajar ni 2 semester. Dia ambil satu topik ataupun satu objektif. The next one dia sambung lagi objektif lain. The next one dia sambung lagi. Itu kepakaran dan kebijaksanaan dan time frame penyelia. Yang itu tuan-puan kalau dapat orang yang macam tu, tuan-puan ada mendapat bonus kat situ. Okey? Maksudnya penyelia tu dah ada. Tajuk ni saya dah jalan 10 tahun. Jadi awak pelajar saya yang ke-15, contoh dia cakap, boleh sambung. Pun baik macam tu. Ingat, tajuk ini ada banyak. Pertama, macam saya cakap tadi, mungkin daripada anda. Yang kedua, mungkin daripada penyelia. Ataupun yang ketiga, dia mungkin daripada penyelia lain ataupun sahabat penyelia. Dia mencadangkan. Namun begitu, kena ingat bila sahabat penyelia mencadangkan, contoh saya cadangkan Cik Rizal satu tajuk di bawah penyeliaan Cik Rizal, markah masih di bawah Cik Rizal. Jangan bila saya cadangkan tajuk, kamu jumpa saya je, kebetulan saya PA, dah lupa Cik Rizal sebagai penyelia. Ingat, Cik Rizal masih memegang markah yang mewakili, tak silap saya sekarang ni 70% Cik Rizal kan penyelia. Ya, tak silap saya. Saya ni sebagai pencadang tajuk tak mewakili markah pun, membantu sekadar membantu. Mungkin saya dapat pahala, tapi kamu ni tak dapat pahala sebab menafikan Cik Rizal, dan tak dapat markah sebab menafikan Cik Rizal. So, ingat kaedah penerimaan tajuk daripada kamu, daripada penyelia ataupun daripada cadangan luar. Okey Okey, Cik Noh, kita cerita pasal data tadi. Macam contoh-contoh yang Cik Noh berikan, siling dan sebagainya tadi, kita lihat dia lebih kepada produk. So bagaimana data-data yang kita perolehi daripada produk yang kita hasilkan itu kita dapat daripada ujian, uji kaji dan sebagainya. Tapi bagaimana untuk cara kita dapatkan data bagi projek-projek yang berteraskan kepada kajian? Okey, Encik Rizal, satu soalan yang sangat-sangat baik. Okey, seperti yang saya jelaskan tadi, contoh yang saya ambil tadi daripada kemalangan di jalan raya, di persimpangan. Okey, pertama sekali bila kita menyatakan permasalahan ataupun kita nampak masalah berlakunya kerap kemalangan di situ, data apa yang kita perlu? Kita mesti nak buktikan dulu masalah kita itu wujud. Jadi data kemalangan di situ. Okey, itu sebagai mewujudkan menjadikan problem statement itu kuat. Jadi data kemalangan. Di mana kita nak dapat? Jangan jumpa ketua kampung, dia tak buat graf-graf semua. Yang buat data itu pastinya sama ada di bahagian kecemasan hospital, dia sebab dia ada rekod,
dia ambil pesakit dekat mana, hospital berhampiran kemudian daripada JPJ ataupun daripada polis yang terima laporan kemalangan. Data itu boleh pakai sebagai bukti untuk support. Yang kedua, kita nak kaji masalah tadi, nak memberi penyelesaian. Kita dapati ada masalah daripada segi traffic light. Kita nak create data, kita nak buat data kita. Jadi kita mungkin boleh buat soal selidik. Soal selidik itu insya-Allah saya dah bincang dengan Cik Zamri, mungkin Cik Rizal nanti boleh terlibat sekali. Cik Zamri bercadang nak memanggil seorang yang memang pakar dalam bidang kajian kes untuk menghasilkan data, Puan Rosmaniza. Dan dia akan terangkan model-model untuk questionnaire ni, soal selidik ni bagaimana. Sebab ikhlas cakap saya tak berapa arif tentang soal selidik, tapi saya tahu kita boleh dapat data daripada soal selidik di mana kita edarkan kepada semua pengguna-pengguna simpang tadi, betul tak di situ penyebabnya kemalangan ataupun di situ permasalahannya wujud disebabkan lampu isyarat, permukaan jalan tak rata, jalan berlubang, orang langgar lampu. Kita highlightkan. At the end kita dapat daripada sini kita dapati 100 soalan ataupun 100 soal selidik yang kita hantar, 10 orang setuju disebabkan lampu isyarat, 10 orang setuju macam ni, nilai 10, 20, 30 tu semua itu adalah data yang boleh diukur, yang kita boleh guna dalam kajian kita, Cik Rizal. Dia jadi nampak kita macam kena teruskan Nila. Jadi kita kena buat satu soal selidik. Kita mungkin kena turun padang ataupun mungkin medium sekarang ni kita pakai kaedah online. Bila pakai kaedah online, macam saya cakap tadi, Encik kata tak boleh jumpa ketua kampung. Bila pakai kaedah online, kenalah guna ketua kampung tu. Kamu tak masuk dalam WhatsApp kampung tu. Yang masuk WhatsApp kampung tu adalah ketua kampung. Jadi ingat, zaman sekarang, zaman internet, zaman WhatsApp, ketua kampung ni pun saya itu hari hantar satu soal selidik, saya rasa orang kampung lagi banyak menjawab daripada orang bandar yang sangat sibuk tu. Mereka, tapi jangan bagi soalan panjang-panjang, bagi soalan mudah. Adakah setuju kemalangan disebabkan apa? Tengok situ traffic light, letak gambar ke? Dia pun tengok gambar traffic light apa dia pun pilih, sebab ni. Sebab ni. Orang kampung suka betul soal selidik yang mudah gitu. Kalau diberi peluang untuk bergerak, boleh pergi satu ke satu rumah ataupun pergi ke kedai-kedai makan. Pelajar poli sebenarnya, untuk pengetahuan anda semualah, waktu mula-mula saya masuk 2009 sampai 2012 sangat-sangat familiar dengan kajian kes, Cik Rizal. Kemalangan, kajian permukaan jalan, kajian banjir. Malah saya ingat di PUO dia pernah bawa satu pertandingan kajian kajian banjir di PU disebabkan aliran air longkang tak pergi jauh tu, tak lancar. Dia tak lancar. Kalau sini kita banyak air bertakung kan, mungkin ada pelajar yang datang sini boleh buat kajian air bertakung sebabkan tu menyebabkan nyamuk. Dapat satu idea kan, saya senang kan, saya nampak air bertakung, masalah ni mesti nyamuk, dah dapat satu idea. Saya tak tahu, saya tengok sesuatu memang saya keluarkan tajuk. Cara saya, sebab saya ditrain macam tu. Okey. Jadi dia boleh dapat data ni, dia boleh dapat sama ada kita perlu pergi ke tapak sebab kita boleh tengok sendiri, ataupun kita buat interview dengan orang-orang di persekitaran, ataupun tak perlu, kita cuma buat secara online sahaja. Namun begitu, saya rasa sangat penting sekiranya kita pergi ke tapak juga sebab kita nak tengok keadaan sebenar di tapak. Supaya betul. Kita dapat gambaran yang jelas. Ya, betul. Okey, kemudian data-data juga, ingat, ada data-data yang kita gunakan adalah data-data yang memang kita ambil, contohnya daripada contoh macam kajian yang saya cakap kepada Encik Rizal tadi, data harga hardware tadi. Mungkin dia ada satu jadual harga barang dia. Kita tetapkan, ini kadar harga jadual kadar harga untuk barang di hardware mana. Kita highlightkan hardware mana. Minta kebenaran dia. Kalau dia kata tak benar ataupun you tak boleh nak bagi tahu apa-apa, tak boleh. Kekangan kita buat kajian kes ni, Cik Rizal, kekangan data itu milik orang lain. Maka kita kena minta kebenaran.
ada data tu JPJ, data tu polis, kita kena minta kebenaran. Ini untuk kajian. Kebiasaannya di peringkat penyelaras FYP ataupun di peringkat jabatan kita sediakan satu surat yang mengatakan maklumat ataupun data-data ini adalah bertujuan untuk penyelidikan dan pendidikan sahaja, tidak boleh dihebahkan ataupun didedahkan kepada orang lain. Jangan pula anda semua dah siap projek, anda pun masuk dalam YouTube, masuk dalam Facebook. Ini data-data kemalangan di Simpang Kampung Renggam. Sekejap lagi datanglah Dr. Mazli, baru anda tahu siapa dia. Itu contoh saya cakap. Buat pula tempat lain sama juga, jangan. Data itu bukan milik kita, melainkan data soal selidik yang kita buat tadi, macam Cik Rizal cakap, di tapak ataupun lapangan. Itu data kita. Itu anda nak hebahkan. Tapi saya rasa lebih baik anda hebahkan melalui penulisan yang telah diterbitkan. Lagi cantik, nama anda ada, nama penyelia anda. Anda dapat nama dalam menyumbangkan ilmu, penyelia anda pun dapat. Nak senang ke nak dapat pahala berpanjangan? Tak payah masuk MLM pun. Sekadar berkongsi. Okey Cik Noah, itu saja untuk sesi perkongsian kita pada hari ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Noah di atas nasihat, pandangan dan idea yang diberikan. Kita harapkan semoga pelajar dapat sesuatu yang terbaik lah untuk meneruskan projek mereka masing-masing. Jangan lupa sebelum kita akhir, jangan lupa tolong isikan kehadiran anda pada ruangan chat yang saya berikan, di link yang saya berikan pada ruangan chat, dan sebagai tanda sokongan anda kepada webinar ini, sila klik dan subscribe channel Rizal Abdul Rahim, kerana di situ saya kongsikan webinar-webinar lain dengan tujuan untuk berkongsi ilmu supaya anda dapat buat ulang kaji bila-bila masa mengikut kesesuaian anda. Itu saja daripada saya dan Cik Noah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.